Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-puan? Bertemu saya, Marfiah binti Sudono, Pegawai Pertanian Daerah Mersing. Pada hari ini, saya akan menceritakan segala info yang berkaitan di bawah pentadbiran Pejabat Pertanian Daerah Mersing. Sebelum itu, suka saya ingin menerangkan serba sedikit tentang Daerah Mersing. Daerah Mersing adalah salah satu daerah yang terletak di pantai timur Johor yang bersepadanan dengan negeri Pahang dan merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia. Dengan berkeluasan 285,659 hektar, daerah Mersing juga kaya dengan flora dan fauna serta pulau-pulau yang indah dan cantik yang akan sentiasa menanti kunjungan anda. Di bawah pentadbiran Pejabat Pertanian Daerah Mersing, terdapat 5 kawasan perkhidmatan yang diselia oleh 4 orang APT dan seorang apiat. 5 kawasan perkhidmatan tersebut meliputi Mukim Jemaluang, Mukim Tenglu dan Penyabung, Mukim Mersing, Mukim Tenggaruh dan Pulau-Pulau, Mukim Endau dan Triang. Pejabat Pertanian Daerah Mersing yang terletak di bandar tepian sungai merupakan antara pejabat-pejabat pertanian daerah yang ditempatkan di setiap daerah di negeri Johor. Di bawah pentadbiran ini, terdapat 2 lagi pejabat pengembangan pertanian yang beroperasi membantu penyampaian khidmat pengembangan pertanian, iaitu Pusat Pertanian Tenglu yang terletak di Jalan Endau Mersing dan Pejabat Pengembangan Pertanian Endau yang terletak di Bandar Endau. Pentadbiran ini diketuai oleh saya sendiri sebagai Pegawai Pertanian Daerah Mersing dan dibantu oleh 2 bahagian yang menjadi tunjang utama di dalam urusan pentadbiran, iaitu bahagian pembangunan dan bahagian operasi. Kedua-dua bahagian ini diselia oleh 2 orang penolong pegawai pertanian, iaitu Puan Zainurita binti Basiran sebagai Ketua Bahagian Pembangunan dan Encik Faizatul Nizam bin Ibrahim sebagai Ketua Bahagian Operasi. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pertanian, Pejabat Pertanian Daerah Mersing juga tidak ketinggalan mempunyai visi dan misi serta hala tuju. Sebagaimana yang dipaparkan, visi Pejabat Pertanian Daerah Mersing ialah peneraju ke arah pertanian lestari, selamat dimakan dan mesra alam. Manakala misi Pejabat Pertanian Daerah Mersing ialah membangunkan industri pertanian dan industri asas tani yang berskala kecil kepada berskala besar melalui khidmat nasihat serta insentif daripada pihak Jabatan Pertanian. Hala tuju strategik bagi daerah Mersing ialah dalam tempoh 5 tahun 2021 hingga 2025, keuntungan 5 enterprise dapat ditingkatkan melalui pengurusan ladang yang cekap dan berkesan, khidmat pengembangan yang bersistematik, khidmat regulatory pertanian, kursus-kursus jangka pendek dan panjang. Perancangan pembangunan yang strategik bagi peningkatan hasil 10% dengan memberi tumpuan kepada enterprise utama iaitu padi, kelapa, jambu batu, cili dan madu. Mewujudkan industri pertanian secara lestari dan berdaya saing bagi menambahkan pendapatan petani dan pengusaha IAT minimum seramai 100 orang yang berpendapatan dari RM5,000 sehingga RM10,000 sebulan dalam jangka masa 5 tahun. Fokus tanaman utama di daerah Mersing adalah tanaman kelapa sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai signature daerah Mersing. Selain itu juga, tanaman padi dianggap sebagai tanaman utama di daerah ini di mana lokasi sawah tersebut berada di air papan dan endau. Sehingga kini, sebanyak 118 projek pertanian dengan keluasan 629.56 hektar yang telah direkodkan di bawah pemantauan, bimbingan dan khidmat nasihat oleh ejen-ejen pengembangan tanaman di 5 kawasan perkhidmatan. Manakala sebanyak 106 projek industri pembuatan makanan yang berasaskan pertanian telah direkodkan di bawah pemantauan, bimbingan dan khidmat nasihat oleh ejen pengembangan industri asas tani di 8 mukim.
masa untuk kita ceritakan semua. Keluar berjalan, meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid. Sungguh indah, lupakan segala rasa, bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Biarkan mereka berkata apa yang dirasa. Hidupkanlah hari. Pada hari ini, saya akan mengajak tuan-puan untuk melihat sendiri persekitaran Pejabat Pertanian Daerah Mersing. Pejabat ini adalah berstatus sewa lot kedai di mana pemilik lot ini adalah dari Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd. Kami mula beroperasi sepenuhnya di lot kedai ini pada tahun 2021 selepas berpindah daripada pejabat lama yang terletak di Jalan Ibrahim, Bandar Mersing yang kini telah dijadikan sebagai Muzium Mersing. Bangunan ini mempunyai 3 aras yang menempatkan unit-unit dan bahagian di mana aras 1 ditempatkan bahagian pembangunan dan aras 2 menempatkan bahagian operasi. Manakala aras 3 kami tempatkan bilik gerakan. Jom saya tunjukkan apa yang ada di setiap aras. Di aras 1, kami mempunyai ruang BDC dan kaunter yang ditempatkan di bahagian hadapan. Di ruang ini disediakan kerusi meja dan kaunter untuk pihak kami berurusan dengan para pelanggan. Di sudut ini juga kami paparkan carta organisasi, info-info terkini berkaitan pertanian, peti penilaian aduan dan borang-borang, sudut anugerah dan pencapaian, pameran inovasi pertanian serta pameran produk-produk pertanian. Selain itu, misi dan visi serta piagam pelanggan juga turut dipaparkan. Di ruang seterusnya, ditempatkan bahagian pembangunan di mana setiap unit bahagian ini seperti unit pengembangan, unit pembangunan industri tanaman, unit IAT dan ejen-ejen pengembangan tanaman juga ditempatkan di sini. Semua unit-unit ini adalah di bawah seliaan Puan Zainurita binti Basiran selaku Ketua Bahagian Pembangunan. Di aras ini juga disediakan kemudahan seperti surau, pantry dan tandas. Di aras 2 adalah bahagian operasi di mana unit-unit bahagian ini seperti unit perancangan strategik, unit pengesanan dan penilaian, unit kewangan, unit pentadbiran dan juga pembantu operasi ditempatkan. Semua unit-unit ini adalah di bawah seliaan Encik Faizatul Nizam bin Ibrahim selaku Ketua Bahagian Operasi. Di aras ini jugalah bilik pegawai pertanian daerah Mersing. Aras ini juga mempunyai bilik fail, pantry dan tandas. Manakala kemudahan surau ditempatkan di dalam bilik pegawai pertanian daerah. Di aras terakhir iaitu aras 3 adalah bilik gerakan, ruang makan dan tandas. Di aras inilah acara-acara rasmi seperti mesyuarat, taklimat dan kursus dijalankan. Sekarang kita berada di Kampung Gajah Mati untuk melihat secara langsung projek tanaman fertigasi tanaman terung. Tiba masa untuk kita ceritakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Najib bin Buang, ejen pengembangan tanaman Mukir Jamaluang dari Pejabat Pertanian Daerah Mersing. Kita berada di kebun Afi Mokhtar Agro iaitu beliau mengusahakan tanaman terung secara fertigasi. Keluar berjalan, meluang waktu hujung minggu.
Hello Mr. Kisnan. Apa khabar? Kami datang ni untuk bertemu ramah mengenai tanaman yang diusahakan oleh Encik Kisnan lah. Boleh. Encik Kisnan, boleh terangkan mengenai projek yang dijalankan oleh Encik Kisnan? Oh, boleh. Okey, projek tanaman fertigasi ini saya bermula pada tahun 2017. Saya mula dengan pokok cili sebanyak 450 polybag dan nampak hasilnya boleh cukup memuaskan. Dan selepas cili, saya cuba pula tanam tanaman terung mini dengan fertigasi dengan 650 polybag. Dan apabila saya tanam terung, saya dapati terung ni lebih senang dan hasilnya lebih memuaskan daripada cili. Sebab harga terung ni sentiasa stabil kalau bandingkan dengan cili. So saya tanam 1000 pokok terung pada tahun 2018. Dan pada akhir tahun 2018 saya terima kunjungan daripada pihak Jabatan Daerah Mersing. Mereka memberi bimbingan yang sungguh bermakna bagi saya. Selepas saya terima kunjungan daripada Jabatan Pertanian pada lebih kurang akhir tahun 2018, mereka memberi bimbingan yang sungguh bermakna bagi saya, dan ini secara tak langsung memberi semangat kepada saya untuk meluaskan tanaman terung saya, dan saya meluaskan tanaman saya daripada 1000 pokok terung ke 3500 polybag. Pada tahun 2021 saya terima insentif dari Jabatan Pertanian melalui projek pembangunan tanaman sayuran. Selepas memberi bantuan untuk membina sebuah stor, saya seterusnya digalakkan oleh Pegawai Pertanian Daerah Mersing untuk memohon sijil MyGap, dan saya diberi bimbingan yang secukupnya untuk memohon sijil MyGap, dan saya pun berusaha dan saya menepati kehendak Jabatan Pertanian, dan seterusnya saya berjaya mendapat sijil MyGap pada akhir tahun 2022. Dengan tanaman sebanyak 3,500 pokok terung mini saya sekarang ni boleh dapat hasil sebanyak 800 hingga 900 kilo untuk seminggu. Dan dari segi pasaran pula saya tak menghadapi masalah sebab ada pasar pemborong datang ke kebun saya dan beli, dan juga saya hantar ke pasar raya tempatan dan kedai-kedai makan di daerah Mersing. Selepas ini saya bercadang untuk mempelbagaikan tanaman saya di kebun saya ini, dan saya bercadang untuk tanam tanaman sayur-sayuran mengikut kaedah tanaman hidroponik NFT. Saya sekali lagi ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Daerah Mersing atas khidmat nasihat dan bimbingan yang mereka beri selama ini. Terima kasih. Muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Saiful Syarif Megames, ejen pengembangan tanaman, mukim, tenglu dan penyabung dari Jabatan Pertanian Daerah Mersing. Pada hari ini saya berada di Kampung Sisik, Mukim Penyabung, Mersing, dan ingin memperkenalkan salah seorang petani yang berjaya di dalam daerah Mersing yang telah mengusahakan tanaman kelapa pandan. Selain itu, beliau juga ada mengusahakan beberapa buah homestay dan juga kedai makanan dan minuman yang berasaskan air kelapa pandan segar, coconut shake dan juga lempeng kelapa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Hari ini saya daripada Jabatan Pertanian Daerah Mersing ada buat sesi temu ramalah dengan Cik Airi. Cik Airi boleh memperkenalkan diri dan boleh menceritakan sedikit berkaitan kebun kelapa pandan yang Cik Airi usahakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairi Azlan, Muhammad Adnan. Saya sekarang ini mengusahakan kebun kelapa pandan. Saya balik ke kampung tahun lepas. Saya terus sambung mengusahakan kebun kelapa pandan daripada bapa mertua saya lah. Okey, seperti mana kita tengok kiri kanan ni dipenuhi dengan kelapa pandan. Pokok ni sebanyak 200 pokok ditanam atas tanah berkeluasan 2.5 ekar. Tapi kebun kelapa ni kita usahakan dekat 1.5 ekar lah. Di samping kelapa pandan,
ada juga tanaman selingan lah, serai kampung antara pokok kelapa tu. Okey, untuk kelapa pandan ni hasil dia setakat ni kita pasarkan ke pasar Andau dan pasar Mersing. Di samping orang kampung ada jugalah datang beli kelapa muda. Dia anggaran kita jual ke pasar tu seminggu 300 biji lah untuk ke pasar Andau. Dan kelapa muda kita jual sendiri di kedai makan saya di hadapan rumah. Saya buat air kelapa muda segar, coconut shake, lemper kelapa pandan, jeli kelapa dan juga nasi lemak berhantu. Pada tahun 2014, saya telah mendapat bantuan daripada Pertanian Mersing atas projek tanaman kelapa. Bantuan yang saya dapat adalah seperti anak benih pokok kelapa pandan dan juga baja. Pada tahun lepas, 2022, saya telah memohon sekali lagi dengan Pertanian Mersing atas nama projek tanaman industri kelapa. Untuk pengetahuan, saya telah memohon MyGap untuk persijilan atas tanaman industri kelapa lah. Harapan saya agar industri kelapa pandan ni diperluaskan lagi dan produk daripada kelapa ni dipelbagaikan. Dan saya juga berharap bantuan-bantuan daripada pertanian ni berterusan, tidak terhenti begitu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pertanian daerah Mersing atas segala bantuan yang diberikan sepanjang saya mengusahakan industri tanaman kelapa dan juga khidmat nasihat yang diberikan kepada saya. Bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Biarkan mereka berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Munirah binti Hassan, merupakan ejen pengembangan industri asas tani APIAT di Pejabat Pertanian Daerah Mersing. Kita berada di Kampung Teluk Lipat. Bersama-sama kita nanti merupakan salah seorang usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian, iaitu Puan Gayah binti Ali. Beliau merupakan salah seorang usahawan yang mengusahakan pelbagai jenis rempah. Assalamualaikum. Khabar Mak Gayah? Baik, Alhamdulillah. Mak Gayah, hari ini saya datang untuk bertemu ramah Mak Gayah berkenaan dengan produk Mak Gayah. Okey, tak ada masalah. Boleh. Mak Gayah boleh tak ceritakan latar belakang permulaan rempah Mak Gayah ni? Permulaan Mak Gayah berniaga rempah ni daripada tahun 2008 hingga ke sekarang lah. Daripada bermulanya di dalam rumah. Mak Gayah masa tu tak ada fikirlah nak buat cara besar-besaran. Maka datang satu usahawan pejabat dari Jabatan Pertanian datang, dia beritahu produk Mak Gayah ni boleh berkembang lagi. Boleh berkembang jauh. Jadi Mak Gayah dari situ, Mak Gayah mula buat bertambah sikit kuali daripada kecil sampai besar. Maka permintaan sentiasa ada, Mak Gayah buat beli kuali besar. Sampai sekarang ada kuali sekarang simpan sampai sekarang ni. Dengan cara kampung juga. Cara dia tumbuk, krisik pakai tumbuk, blender biasa. Maka permintaan bertambah, Mak Gayah keluar ke bengkel. Buat bengkel. Daripada bengkel tu Mak Gayah rasa tengok permintaan lagi bertambah. Tak boleh nak buat. Sampai satu kawah tak boleh, tak cukup. Jadi Mak Gayah mohon dengan pertanian, mintakan bengkel. Tak bengkel tahun 2014 gitulah, 15. Mak Gayah dapat mesin dari pertanian kawah lah untuk kacau tu. Jadi ada 2 kawah lah Mak Gayah buat. Daripada situ, Mak Gayah tengok permintaannya makin bertambah. Daripada 2 kuali sampai kawah. Satu kawah tak cukup, kena 2 kawah. Daripada situ, Mak Gayah mohon pula dengan pertanian, Jabatan Pertanian, bengkel. Ya. Pada tahun 2012, Mak Gayah dapat peralatan blender besar dan mesin peralatan lah. Peralatan semua Mak Gayah dapat 2012 sampai 2013 Mak Gayah dapat packaging. Pertama soto tau. Pertama Mak Gayah mohon soto. Jadi paste soto sampai sekarang lah packaging yang asal tu lah. Jadi Mak Gayah cuma renew balik je lah. Buat balik. Habis buat mohon lagi. Habis buat lagi.
Jadi daripada 2015 Mak Gaya dapat lagi peralatan peralatan dengan apa chiller. Chiller Mak Gaya dapat dengan freezer, tambah lagi 2016 dapat freezer, tak silap macam itulah. Jadi Mak Gaya daripada pertanian memang sentiasa diorang datang daripada Mersing, sentiasa datang follow Mak Gaya Pada tahun 2015 Mak Gaya dapat bengkel daripada pertanian. Mana Mak Gaya situlah Mak Gaya proses, di situlah Mak Gaya masak bengkel. Daripada situ Mak Gaya rasa selesa sikit daripada bengkel yang kayu tu. Lepas kayu tu Mak Gaya tak boleh nak mohon halal. Apabila Mak Gaya dapat daripada pertanian untuk bengkel khusus untuk bengkel, jadi Mak Gaya senang nak mohon halal. Jadi berdapat tahun 2016, 17 lagi tu lah tak silap, Mak Gaya dapat halal, dapat sijil halal pasal ada bengkel tu kan. Okey Mak Gaya, boleh terangkan kepada saya apa produk Gaya Enterprise? Gaya Enterprise ada 3 produk Kita ada soto, gulai kawah, sambal ikan bakar. Soto ni kita produk yang pertama daripada syarikat kita kita keluarkan cuma soto saja. Selain pada tu kita ada sambal ikan bakar segera, gulai kawah segera, dan yang terbaru sekali asam pedas segera. Kita belum ada lagi packaging ni, cuma hitam putih je dah, tak ada packaging lagi. Sekarang kita tengah bincang dengan anak Cik Syarul tu untuk buat paste baru paste untuk masak ikan, tempoyak untuk masak ikan paste tempoyak lah. Macam ikan patin. Jadi kita nak keluarkan paste ni nanti. Ini Mak Gaya nak cerita sikit ni. Ini Mak Gaya ni ada pelapis tau. Bukan Mak Gaya seorang. Kalau Mak Gaya ada pelapis ni, anak Mak Gaya yang nombor 2. Muhammad Syarul bin Fajul, apa-apa urusan pejabat ke dalam kilang ni ke, semua dia yang uruskan. Apa-apa jenis sekalipun daripada promosi ke, proses ke, semua dia yang buat sekarang. Mak Gaya semua serah pada dialah pelapis Mak Gaya. Okey Cik Syarul, boleh tak terangkan sedikit berkenaan strategi yang terkini pada Cik Syarul untuk meningkatkan lagi pemasaran Mak Gaya? Okey, setakat ni untuk promosi semua kita buat melalui Facebook, laman-laman sosial lah. Dan juga kita juga ada buat promosi dekat pada ejen-ejen kita lah. Contoh macam ejen kita yang di seluruh Malaysia lah, bukan dalam di Sabah, Sarawak, juga di Perak dan juga di Pulau Pinang, Selangor dan boleh katakan seluruh negeri di Malaysia lah ada. Dan juga kita juga ada buat promosi melalui jabatan-jabatan kerajaan lah. Okey, buat masa sekarang promosi kita banyak bergantung pada media sosial lah. Dan juga kita juga ada memasukkan program kita, segala produk kita ke dalam program Agro Bazaar untuk online punya order. Dan juga untuk ejen-ejen kita seluruh Malaysia pun kita buat promosi juga. Dan yang terbaru kita telah memasuki pasaraya Angsana untuk halal valid. So kita banyak menghantar produk ke sana lah. Dan untuk produk, kebanyakan produk kita buat pengeluaran dalam masa 1 bulan tu anggaran produk kita melebihi 1,500 kuantiti lah. Okey, untuk persijilan, pihak Gaya Enterprise sudah menerima persijilan halal daripada Jabatan Agama Islam dan juga persijilan mesti sekarang kita sudah menerima, cuma sekarang dalam proses untuk renew baru untuk sijil mesti. Okey, buat masa sekarang perancangan pihak Gaya Enterprise, kita dalam perancangan untuk memohon mendapatkan persijilan JMP dan kita juga mengharapkan bantuan daripada jabatan-jabatan kerajaan untuk membimbing kita dalam proses ke arah untuk mendapatkan persijilan JMP. Mak Gaya boleh berikan harapan Mak Gaya terhadap produk Mak Gaya? Harapan Mak Gaya pada satu hari nanti Mak Gaya hendakkan produk Mak Gaya ni keluar ke seluruh Malaysia dan ke luar negara. Kalau boleh dapat bimbingan daripada pertanian minta harap-harap lah pertanian dapat bantu Mak Gaya lebih maju dan lebih integrasi lagi ke depan. Mak Gaya minta macam tu. Kalau boleh, apa yang Mak Gaya perlu dan apa yang kekurangan Mak Gaya pertanian jangan tinggallah Mak Gaya, jangan lupa kepada Mak Gaya. Tapi Alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang pertanian sentiasa ambil tahu Mak Gaya. So Mak Gaya harap kalau ke depan nanti kalau boleh sampai tahap seluruh Malaysia, kalau boleh seluruh negara Mak Gaya nak masuk produk Mak Gaya. Itu harapan Mak Gaya. Mak Gaya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Daerah Mersing kerana banyak membantu Mak Gaya daripada segi bantuan
insentif dan bimbingan daripada Mak Gaya tak pernah jemu-jemu. Mak Gaya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Sekian, terima kasih.